Pengalaman yang tak boleh saya lupakan ketika di camp Al Yasmin. Salah satu camp yang kita bantu tu dia ada surau. So every time kita bagi bantuan adalah macam presentation dia orang. So macam itu nak bagi hadiah semua anak-anak refugee. Lepas tu dia orang recite surah and opening dia orang buat bulatan besar. So memberi penghormatan. Faizal follow kita first time tu, Faizal lead tu. Dan tu miscommunication. Sepatutnya baca satu ayat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Semua follow yang 40 orang ni, Bismillah. Tapi dia orang termiscommunication. Semua baca sekali kat. So macam awkward kat. Tapi aku tak tahu apa yang buat aku jadi cair tentu. Aku breakdown nangis sebab dia suara Faizal. In a way aku tak tahu lah. Aku assume Faizal tengah panik kan tu. Dia macam cuak malu lah. Dia cakap, alamak aku kena baca. Yelah aku baca bahasa Arab, logat Jawa engkau. Lepas tu orang Arab tengok. Aku assume, aku tak tahu Faizal cuak ke tak. Tapi macam aku nampak Faizal macam hesitated and baca. And dia orang baca sekali dengan Faizal lah. So macam ada this frequency yang buat aku rasa macam damn, apa ni? Dia macam satu getaran aku. Ni literally satu getaran lah. Macam hati aku rasa macam tersentuh bahawa ini adalah orang yang teraniaya, yang sedang recite ayat Tuhan. And dia orang budak-budak lah. So aku macam, ya Allah, dia orang ni tengah go through apa benda. And kita tengah recite ayat suci and everyone in sync, satu nada and satu vibration tu. Macam pelik lah. Bila orang baca recite Al-Fatihah, tak sampai Al-Fatihah tu aku dah breakdown nangis. Aku belah lari keluar. And aku confused. Aku tak tahu aku menangis out of sedih apa lah. Sedih yang kesian kat orang ke, tapi kenapa aku kesian while orang baca Al-Fatihah? Kenapa while orang recite? Tapi macam that vibration daripada suara budak-budak, and Faizal is there, abang long kita yang kita look up to kan, baca, yang aku kat sebelah dia macam damn, ini dia this moment kan. And aku breakdown. Itu literally like breakdown. Boleh tanya Musa. Aku macam yang aku masuk balik aku nangis kan. Macam alah, aku tak tahu, aku confused aku nangis pasal apa. And si Aizat pula dia pujuk, kau tak? Yang kalau budak kecil dia tengah tahan kau pujuk kan, alah kesiannya, makin nangis macam wah, macam tu lah aku tentu. Dia boleh pergi kat aku lah, dia usap bahu aku kan. No, dah don't cry. Aku jadi makin teruk nangis. So budak Syria macam apa benda yang sedang jadi ni. So out of confusion and bersyukur ke, aku rasa macam aku disentuh waktu orang recite kan, recite Al-Fatihah je kot. Dia simple lah, tapi macam tak tahu, dia macam menunjukkan aku banyak dosa ke apa. Aku macam wish ini itu ada. Aku rasa tu antara point yang kalau kita nak cerita pasal sedihnya pakcik ni tak ada makanan, itu kita dah go through like klise benda tu, story dia. Oh budak-budak ni diorang tak pernah contoh garam yang kita tengok kristal kan, ni sebenarnya garam, diorang perlukan sesuatu yang berharga. Contoh kita apa, take things for granted. Tapi yang ni tak tahu apa, aku tak tahu angle mana yang situation tu tembak aku sampai aku breakdown. Tangan aku penat sampai aku lari keluar, tak nak orang pandang aku nangis kan. So itu aku rasa rare lah, satu yang rare lah. Korang pun tak faham kot aku rasa. Aku pun tak faham masalahnya tangisan tu dari mana kan, because dia like vibration yang sangat berharga dan sangat suci sampai kau boleh buat bangunan ni bergetar. Pelikkah kalian kalau saya sebutkan bahawa KPI kita melaksanakan kerja-kerja kebajikan di Gaza ini ialah supaya tidak ada anak-anak Gaza yang mati kesejukan ataupun kelaparan. Dan malangnya KPI kita ini telah dilanggar kira-kira 2 tahun lepas, apabila mana seorang bayi perempuan telah didapati mati kesejukan di dalam musim sejuk di bumi Gaza. Malangnya pada awal tahun ini perkara yang sama terjadi bila mana kita berkongsi berita tentang seorang anak kecil bernama Wasim yang ditemui di tengah-tengah jalan raya di kota Gaza mati dengan sebab kelaparan dan juga kesejukan. Tahun ini dan di hujung musim bunga ini yang menandakan akan datangnya musim sejuk tidak lama lagi di bumi Gaza, kita akan memastikan bahawa perkara ini tidak akan berulang lagi. Kita akan memastikan anak-anak Gaza tidak kelaparan dan tidak kesejukan. Dan kepada siapa mereka mahu berharap untuk dipeluk batang tubuh mereka kalau bukan kepada kalian tangan-tangan yang begitu mudah memberi dan menyumbang.
This is not a political issue. This is not even a religious issue. This is a humanitarian issue. So please help where you can. Malaysia kan panas dan itu salah satu sebab Riz suka tinggal di Malaysia sebab cuaca sentiasa panas. Tapi Riz berasal dari UK, United Kingdom, dan di sana boleh kata cuaca hampir sentiasa sejuk. Terutamanya bila kita masuk ke musim sejuk bulan 10, bulan 11, cuaca memang dah jadi sejuk dan dia boleh sampai negatif. Bila dia masuk musim sejuk tu, memang hari-hari kena pakai 2-3 lapis, kena pakai jaket, boot semua bila keluar rumah. Tapi kita masih menghadap cuaca sejuk tu dan boleh kata kami di sana sebenarnya beruntung sebab dah ada pakaian yang betul, rumah dah ada pemanas haba, kereta pun ada pemanas haba. Tapi kita kena fikir pasal masyarakat di dunia ni yang menghadapi cuaca sejuk dengan serba kekurangan, terutamanya di Gaza dan tebing barat Palestin dan juga di kamp-kamp pelarian. Di sana mereka menghadapi cuaca yang sangat sejuk tanpa semua benda yang perlu, contoh pakaian yang betul, pemanas haba, kadang-kadang makanan pun semua tak cukup di sana. Ni musim sejuk ni memang setiap tahun akan datang dan tahun ni boleh kata dia lagi mencabar sebab dunia dah menghadapi wabak COVID-19. So bayangkan dah dalam keadaan serba kekurangan, lepas tu pula menghadapi dengan wabak COVID ni, maksudnya situasi di sana agak mencabar untuk mereka semua. Musim sejuk tahun ni, Riz ambil langkah untuk kerjasama bersama dengan Cinta Gaza Malaysia untuk memberi bantuan kepada mereka yang perlukan bantuan di sana. Dan kenapa Riz ambil langkah ni? Sebab Riz pandang isu ni, dia sebenarnya bukan isu agama, dia sebenarnya isu humanitarian. Kita tengok manusia yang sama macam kita tapi dia dalam keadaan yang sangat mencabar dan kita rasa kita di situasi yang ada rezeki, kita beruntung, so kita harus bagi bantuan. Dan Riz memang sangat bangga dapat peluang bekerjasama dengan Cinta Gaza Malaysia untuk kempen Winter for Gaza tahun ni. Jadi Riz nak cerita sikit pasal kempen Winter for Gaza ni. Sebenarnya kempen ni akan membantu penduduk di Gaza dan tebing barat Palestin dan juga orang di kamp-kamp pelarian di Syria dan juga di Moria. Dan kempen ini akan bagi mereka apa mereka perlu untuk menghadapi musim sejuk tahun ni, seperti pakaian sejuk, jaket, juga pemanas haba. Kalau kita dalam keadaan yang beruntung dan kita ada rezeki lebih, tak semestinya rezeki tu untuk kita saja, tapi kita kena kongsi tu. Jadi Riz nak jemput korang semua, jom bersama Riz membantu mereka yang terjejas di musim sejuk ni. Boleh layari winterforgaza.com/Riz atau juga boleh layari launchgood.com/Riz Winter for Gaza. Kita sama-sama membantu orang yang sangat perlu bantuan pada musim sejuk ni. Pada satu hari ini sewaktu kami menjalankan winter mission yang sebelum ni bersama Cinta Syria Malaysia, iaitu pada Januari tahun 2020, grup kami terpaksa dibahagikan pada dua, di mana satu grup ni ditugaskan untuk membuat kerja-kerja dan menghantar bantuan ke sebuah kamp lain di kamp pelarian Syria di dalam Turki. Sementara satu lagi grup ni yang agak kecil, grup dia 4 orang daripada Faithman dan juga Cinta Syria Malaysia. Seorang lagi merupakan guide kami, seorang Syrian lah, akan masuk ke Aleppo, Syria. So macam biasa, nak masuk ke Syria kena lalu lintas sempadan. Bila sampaikan sempadan tu, kita masuk bilik immigration. Nak masuk Syria ni bukan senang, dan guide kami pun dah bagi tahu jangan expect kita dapat lepas dengan senang ataupun cepat, melainkan tiba-tiba Allah nak permudahkan segala urusan. Tapi memang dah nak terjadi. Dalam pada kami menunggu lama tu, saya pun dengan grup saya mengambil keputusan untuk keluar sekejap lah daripada bilik immigration tu untuk mengambil udara segar lah sekejap kan. So keluar sekejap, tak lama pun keluar. Bila masuk balik tu, beg hilang, dan dalam tu adalah baju semua, toiletries, bekalan untuk bermalam di Aleppo,
adalah benda-benda orang kata kalau nak cari balik tu boleh lah, tapi benda-benda yang kita sayangkan. Tapi rasa macam apalah sangat ujian ni kan. Saya rasa pengajaran yang terbesar, saya sedar yang saya ni sebenarnya nak masuk ke dalam sebuah negara yang sedang menghadapi satu krisis yang sangat besar, dibom, dibunuh orang-orangnya yang tak bersalah, dan saya ni setakat hilang beg sahaja. So rasa macam relax je, tenang. Alhamdulillah, ini antara benda-benda yang saya rasa nak pergi lagi misi-misi macam ni. Orang kata membersihkan lagi jiwa untuk mendapat pengajaran, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk saya bawa balik ke Malaysia dan share dengan orang ramai, supaya kita semua ni dapat sentiasa rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. So dalam rasa bersyukur tu, saya sebenarnya ingin meminta kepada semua orang di luar sana, untuk mereka yang ada lebih rezekinya, sama-samalah kita ringan-ringankan tangan untuk memberi bantuan dan sumbangan kepada dana Winter Mission 8.0 Cinta Syria Malaysia. Musim sejuk ni sebenarnya adalah musim yang sangat-sangat mencabar untuk pelarian Syria, kerana suhu memang akan menjunam sampai boleh pergi bawah 0 darjah Celsius yang kami sendiri dapat rasa sewaktu di sana. Dan sewaktu ini bekalan yang nak disampaikan adalah lebih kepada barang-barang keperluan untuk memanaskan diri seperti minyak, selimut dan benda-benda yang boleh orang kata membantu dalam memanaskan badan mereka. Kerana setiap tahun memang ada kematian yang banyak, khususnya budak kecil kerana mati kesejukan. Kita kadang-kadang tidur malam pasang aircon 16 darjah Celsius, kipas nombor 3 pun tak tahan. So bayangkan keadaan mereka kat sana macam mana. Kalau tak dapat membantu dari segi wang ataupun harta, maka kita bantulah dengan sharekan berita ini kepada orang ramai.